Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas beberapa hari, Tun Mahathir Mohamad menyaman Anwar Ibrahim, dan selepas Tun Mahathir Mohamad kelihatan telah pun berpakat sepenuhnya dalam satu pakatan bersama dengan Hadi Awang dan PAS serta beberapa orang pemimpin bersatu, akhirnya menjadi tanda tanya ialah sejauh mana terlibatnya Mahathir Mohamad di dalam Perikatan Nasional. Ada yang mengatakan bahawa Tun Mahathir Mohamad kini berpengaruh dalam Perikatan Nasional. Ada juga yang mengatakan bahawa Perikatan Nasional seakan-akan memakai guna pengaruh yang ada pada Tun Mahathir kerana dirasakan, ada yang mengatakan bahawa Perikatan Nasional dapat menjangka bahawa mereka telah mula kehilangan sengat atau bisa mereka. Jadi oleh sebab itu mereka mula mencari pengaruh luar yang boleh mengangkat semula Perikatan Nasional, kata beberapa pengkritik politik yang saya kenali, dan mereka kata itu sebabnya mereka libatkan sekali lagi Tun Mahathir di dalam politik. Walaupun seperti yang kita ketahui, Tun Mahathir sebenarnya bolehlah dikatakan sudah tidak relevan lagi di dalam dunia politik kerana pertama, tentunya kita tidak dapat nafikan usia beliau yang sudah terlalu uzur ataupun lanjut usia. Yang kedua, kerana telah membuktikan beliau ditolak sepenuhnya di dalam arena politik selepas seorang legenda, seorang negarawan yang ulung ini kali pertama kalah dalam pilihan raya sepanjang penglibatan beliau dalam dunia politik. Dan ditambah malang lagi apabila Tun Mahathir Mohamad bukan sekadar kalah, tetapi kalah teruk pula di Parlimen Langkawi apabila beliau tidak mampu mendapat semula wang deposit beliau. Itu sebabnya ada beberapa pemerhati kata Tun Mahathir sebenarnya hanya dipergunakan. Saudara-saudara, walau bagaimanapun ada satu laporan yang saya ingin kongsikan dengan anda semua yang pastinya membuatkan kita terkejut dan membuatkan kita terfikir, membuka minda kita. Oleh sebab itu saya mohon supaya anda share video ini supaya semua kita dapat membuka minda, dapat berfikir secara sejenak, secara lebih matang dan lebih tuntas lagi. Hari ini seorang ahli Parlimen PKR mengucapkan tahniah kepada Dr. Mahathir kerana kini menjadi Ketua Umum Perikatan Nasional. Agak mengejutkan kalau benarlah apa yang dikatakan oleh ahli Parlimen PKR ini bahawa Dr. Mahathir kini di dalam tanda petik Ketua Umum Perikatan Nasional, maka dengan itu saya fikir Muhyiddin Yassin belum serik lagi dengan Tun Mahathir Mohamad. Ataukah memang mereka memang bersepakat untuk walaupun pernah bermusuhan, kini berkawan untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim. Hari ini, ahli Parlimen Petaling Jaya, L. Chen Chuang, secara sinis mengucapkan tahniah kepada bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad berhubung kepimpinannya dalam Perikatan Nasional PN. Tahniah kepada Mahathir kerana beliau telah pun menjadi Ketua Umum kepada Perikatan Nasional, kata beliau. Presiden PAS Abdul Hadi Awang menandatangani proklamasi orang Melayu bersama Mahathir. Kini, Faizal Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Az-Zumu sebagai pemimpin kanan bersatu pula mendukung kenyataan beliau. Jelas bahawa pengaruh PAS dan Bersatu dilihat kini makin merosot sehingga perlu bergantung kepada kekuatan Mahathir, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Apa pendapat anda dengan pendapat daripada ahli parlimen ini? Adakah anda juga bersetuju bahawa sudah mula dilihat bibit-bibit bahawa Perikatan Nasional mula luntur dan gelombang hijau mereka telah mula menjadi pudar? Adakah benar mengatakan bahawa pengaruh Anwar kini mula merayap menutupi pengaruh hijau tersebut? Kerana dapat dilihat betapa seriusnya Anwar di dalam memerangi rasuah, di dalam cuba memperbaiki tata kelola kerajaan, tata kelola negara Malaysia ini. Sehingga mula ramai orang yang dahulunya menyokong Perikatan Nasional kini mula berdiri di atas pagar. Penyokong-penyokong akar umbi Perikatan Nasional dapat dilihat mula ada
yang berdiri di atas pagar. Kalau dulu mereka menyokong Perikatan Nasional, mereka kini berdiri di atas pagar. Ada beberapa faktor, antaranya ialah karena beberapa kes-kes mahkamah yang melibatkan pemimpin-pemimpin besar dalam Perikatan Nasional. Yang terkini ialah semalam apabila dilaporkan seorang Datuk Seri telah pun didakwa di mahkamah atas rasuah, atas dakwaan rasuah RM15 juta yang juga telah menyebut atau mengaitkannya semasa pemerintahan Muhyiddin di bawah Kementerian Dalam Negeri Hamzah Zainuddin. Adakah dengan kes-kes mahkamah, kluster-kluster mahkamah terbaru daripada kalangan Bersatu ini, juga pemimpin Perikatan Nasional telah membawa kepada wujudnya pengundi ataupun penyokong Perikatan Nasional yang kini berada di atas pagar. Oleh sebab itu, adakah benar pemimpin PKR ini, ahli parlimen PKR ini mengatakan Bersatu dilihat makin merosot sehingga perlu bergantung kepada kekuatan Mahathir. Pemimpin PKR itu juga mengulas tindakan beberapa pemimpin PAS menandatangani proklamasi orang Melayu yang digerakkan Mahathir. Mahathir dan Anwar kini kembali bertelaga berhubung dakwaan isu aset, walaupun saman dikemukakan masih belum selesai di mahkamah. Mahathir meminta Anwar mengisytiharkan hartanya ketika berkhidmat sebagai timbalan Perdana Menteri dari tahun 1993 hingga 1998 dengan mendakwa Anwar adalah antara pemimpin terdahulu yang dituduh kronisme. Yang menjadi persoalan kita ialah siapa di antara dua pemimpin besar Malaysia ini, yaitu Tun Mahathir dan Anwar yang memiliki bukti. Saya fikir Anwar mempunyai kelebihan kerana pada saat ini Anwar adalah Perdana Menteri. Tun Mahathir pula tidak punya apa-apa lagi, sudah tersisih daripada dunia politik dan hanya tinggal mencari nyawa politik beliau sekali lagi. Jadi oleh sebab itu kalau ditanya siapa yang ada advantage antara Tun Mahathir dan Anwar, saya fikir Anwar punya kelebihan. Gesahan itu dilontarkan selepas Anwar mengulangi gesahannya kepada Mahathir supaya mendedahkan beberapa kekayaan kroni ahli keluarga dan keluarganya yang kini menjadi subjek saman fitnah RM150 juta oleh bekas pengerusi Bersatu itu. Terdahulu hari ini, Ahmad Faizal memberitahu Star bahawa GATA tidak mungkin dapat bertahan secara bersendirian. Katanya Mahathir mungkin berpengaruh, tetapi gabungan itu tidak seperti Perikatan Nasional. Dengan jumlah parti Melayu sekarang adalah lumrah pengundi Melayu menuntut satu kuasa yang menyatukan semua parti Melayu. GTA adalah seperti cawan kecil. Anda tidak boleh menuangkan segala-galanya daripada cawan besar ke cawan kecil, katanya sebelum meminta GTA menyokong Perikatan Nasional tanpa syarat. Bersatu komited untuk menegakkan hak orang Melayu dan Islam serta untuk semua kaum dan agama di Malaysia. Memandangkan GTA seolah-olah memperjuangkan cita-cita yang sama, kami mengalu-alukan GTA untuk memberi sokongan kepada kami untuk menyingkirkan mereka yang telah mempermainkan pengundi Melayu pada pilihan raya umum lalu, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.